الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan ahli jawatan kuasa pengimarahan masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah. Saat dan di waktu ini Allah masih lagi mengurniakan kepada kita hidayah dan masih lagi memberikan ruang dan kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Apatah lagi ibadah salat itu adalah merupakan ibadah yang tertinggi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah ibadah salat itu tidak lain adalah untuk mengingatiku. Zikrullah yang tertinggi iaitulah ibadah salat. Mudah-mudahan dengan salat yang sentiasa kita pelihara ini termasuk di kalangan orang-orang yang sentiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya memperolehi kelebihan yang disebut sebagai keberkatan dan kelayakan untuk masuk ke dalam syurganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada malam ini kita akan menyambung semula pengajian kita karangan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan ataupun penerangan berkaitan kepada mereka yang menanggung ataupun membawa akan Al-Quranul Karim. Dan kita telah pun membicarakan tentang beberapa kelebihan-kelebihan Al-Quran dan mereka yang membaca akan Al-Quran serta mengamalkannya. Di sana ada beberapa kelebihan-kelebihan yang telah pun kita bincang dan bicarakan. Maka pada malam ini kita akan sambung pada bab yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab ini, Al-Babus Thalithu fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyu an adahum. Wan nahyi an adahum. Bab yang ketiga iaitulah pada memuliakan ahli al-Quran serta larangan daripada menyakiti mereka. Pertamanya, Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita supaya memuliakan ahli al-Quran. Siapa dia ahli al-Quran? Iaitulah mereka yang membaca akan Al-Quranul Karim dan mereka yang disebut dengan kelompok yang mengamalkan akan ayat-ayat tersebut. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyebut man qara'al Quran ataupun man syaghalahul Quran. Perkataan yang disebut sesiapa yang membaca Al-Quran. Maksud daripada hadis bila sebut sahaja membaca tidak hanya sekadar membaca,
Sebaliknya mereka mengamalkan seperti mana yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di saat ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tidak akan melangkaui 10 ayat daripada bacaan tersebut, melainkan mereka akan mentadabbur, mereka akan meneliti, dan seterusnya mereka akan mengamalkan ayat yang telah pun dibaca. Dan kemudian barulah mereka memasuki ayat berikutnya untuk terus memahami kehendak dan keinginan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah yang dikenali sebagai ahli Al-Quran. Dalam hadis dinyatakan sebagai ahlullahi wa khassatuh. Mereka itu adalah merupakan ahli keluarga Allah, dan mereka adalah merupakan VIP khassah, orang-orang yang khusus, mereka yang tertentu yang telah pun duduk ataupun bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang membesarkan sya'airallah, akan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innaha, maka sesungguhnya di antara mereka yang memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hajj pada ayat 32 ini. Ayat ini memberikan suatu ingatan kepada kita bersama untuk kita memuliakan syiar-syiar Allah, mengagungkan dan membesarkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan syiar Allah? Kullu ma yaradallah, sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata daripada Syekh Tantawi rahimahullah, yang dimaksudkan dengan syiar Allah itu kullu syai'in lillah, setiap perkara yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan syiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara syiar yang paling besar tidak lain mereka yang mengagungkan ataupun membaca akan Al-Quranul Karim. Sebab apa? Di antara syiar yang paling besar daripada agama Allah, fi dinillah, pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah memuliakan kalam Allah, memuliakan akan ucapan-ucapan Allah. Di mana letaknya kalam Allah? Tidak lain letaknya di dalam Al-Quranul Karim. Maka sebab itulah keistimewaan Al-Quran berbeza dengan mana-mana ucapan, sekalipun ucapan itu datangnya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca Al-Quran tak faham akan ayat tersebut tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang membaca hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dari sudut bacaannya sahaja tidak diberikan pahala, melainkan mereka memahami dan mengamalkan hadis tersebut barulah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-Quran tidak begitu. Baca masih lagi tidak memahami ayat tersebut, tetap sahaja pahala yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ani wa huwa mahir, barang siapa yang membaca Al-Quran sedang dia mahir akan ayat-ayat tersebut, ya, maka dia akan duduk berdamping dengan safarah kiramil bararah, bersama dengan malaikat yang merupakan duta kepada Allah untuk melihat ataupun mendampingi mereka yang sentiasa membaca Al-Quran dalam keadaan lancar. Adapun mereka yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta, dia baca dalam keadaan terangkak-rangkak dari sudut bacaan tersebut, berulang lagi, dibaca lagi, berusaha untuk memperbetulkan, juga dikurniakan oleh Allah falahu ajran, baginya itu 2 pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan. Ini kelebihan daripada Al-Quran. Sebab itu daripada ayat ini Allah mengingatkan sesiapa yang memuliakan syiar Allah, antaranya iaitulah memuliakan ahli Al-Quran, maka itu tandanya hati mereka itu memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ada hati yang bertakwa, tidak lain hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana pula kalau sekiranya seseorang yang tidak beriman tengok ahli Al-Quran, kadang-kadang dia suka, dia dengar bacaan tersebut, dia suka, Alhamdulillah dia suka dengan bacaan Al-Quran, satu kerja, apakah dia terdiri daripada mereka yang memiliki hati yang bertakwa? Jawapannya tidak. Sebab apa? Kerana mereka belum lagi mengisi hati mereka dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bila kita berbicara tentang soal takwa, takwa itu dengan yang disebutkan secara ringkasnya oleh para ulama, iaitulah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan
dan meninggalkan segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka masih lagi kekal untuk tidak mengikuti perintah yang telah pun diperintahkan peraturannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran maupun ucapan-ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sambungan berikutnya di dalam surah Al-Hajj pada ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan dan membesarkan kemuliaan-kemuliaan Allah, maka dia lebih baik, fahuwa khairul lahu, maka dia adalah merupakan seorang yang lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Maknanya mereka adalah merupakan insan yang istimewa yang juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan hurumatillah? Perkara yang dimuliakan oleh Allah, iaitulah perkara yang namanya dinullah, yang disebut sebagai agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk ibadah-ibadah khusus yang Allah perintahkan pada kita itu adalah merupakan hurumatillah. Al-Quran, membaca Al-Quran itu adalah merupakan suatu ibadah di saat ketika kita membaca, maka itu adalah merupakan hurumatillah. Sama ada ia merupakan perkara yang Allah perintahkan, maka itu merupakan kemuliaan daripada Allah, ataupun meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah merupakan sesuatu di antara perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya dia akan menjadi insan yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di permulaan saya membaca satu doa, mungkin saya pernah sebutkan, nak ulang semula. Doa ini adalah merupakan di antara doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirakamkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, dalam kitab beliau, iaitulah penjelasan berkaitan tentang hadis 40, ya, Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jadi dalam kitab tersebut dinyatakan dan dinukilkan tentang hadis tersebut. Apa doa yang Rasulullah ajar? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah, cinta dan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu untuk mencintai orang-orang yang dicintai olehmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon padamu untuk mencintai amalan-amalan yang boleh menyampaikan kami ini kepada cintamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara yang disebut dalam hadis tersebut. Yang pertama, kita minta pada Allah untuk nas'aluka hubbak, agar Allah mencintai kita. Macam mana Allah nak cinta dan juga sayang kepada kita? Tidak lain melakukan perkara yang diredai oleh Allah. Jadi perkara yang diredai oleh Allah di antaranya membaca akan Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita minta pada Allah untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sudah tentulah bila sebut orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang hidupnya sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin manusia yang dicintai oleh Allah, mereka yang hidupnya sentiasa lalai leka daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat tentang hakikat dirinya itu adalah sementara dan kembali kepada Allah dengan membawa bekalan-bekalan yang akan menyelamatkan mereka itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Orang yang dicintai ataupun mereka yang mencintai Allah. Kita minta pada Allah sayang pada mereka. Dan yang ketiga, kita minta pada Allah supaya mencintai amalan-amalan yang dicintai dan disukai oleh Allah. Antaranya juga dengan kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini merupakan amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka dan sayang. Sibuknya kita dengan Al-Quran berbanding dengan berdoa, tetap sahaja pemberiannya itu akan melebihi daripada mereka yang sentiasa disibukkan dengan doa semata-mata tanpa diisi dengan Al-Quranul Karim. Baik, seterusnya yang ketiga, dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wakhfid janahak," dan rendahkanlah akan sayapmu. Ini bahasa yang digunakan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran ini dari sudut susunan ayatnya itu penuh dengan pelbagai bentuk bahasa-bahasa yang indah. Yang disebut dalam bahasa Arab, bahasa indah ni iaitulah balaghah.
Balaghatul Quran itu ada di dalam Al-Quran. Allah tak kata tawadhu', ya. Allah tidak kata tawadhu'lah kamu, merendahkanlah diri kamu dengan perkataan tawadhu'a. Tetapi Allah menggunakan wahfid janahak, iaitu dengan merendahkan. Janah ni asal maksudnya sayap. Jadi artinya dalam kedudukan, apa maksud merendahkan sayapmu? Bersifatlah kita dengan sifat tawadhu'. Ya, begitulah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di saat ketika kita berada bersama dengan ayah dan ibu kita. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ila akhiril ayat. Tapi di antara ayat itu Allah menyatakan agar mereka itu merendahkan akan sayap-sayap mereka, artinya tawadhu'. Tawadhu' kepada siapa? Rendahkan diri kita kepada siapa? Dimanit taba'ak, bagi orang-orang yang mengikuti engkau, minal mu'minin, daripada kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaba'aka ay ittaba'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesiapa yang mengikuti Rasulullah, maka tolong rendahkan diri kepada mereka. Dan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentu tidak pernah leka dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan harian dalam kehidupan mereka. Itu kalau kita lihat dalam contoh-contoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti mana dalam sejarah menceritakan ada di kalangan mereka dalam tempoh 3 hari 30 juzuk Al-Quranul Karim hatam. Ada di kalangan mereka sehari 30 juzuk daripada Al-Quran hatam. Ada di kalangan mereka yang sampai seminggu hatam Al-Quranul Karim, dan ada di kalangan mereka sebulan menghatam Al-Quranul Karim. Jadi ini di antara beberapa kedudukan yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sebab itu mereka yang merendahkan diri ataupun bersifat tawadhu' kepada kelompok-kelompok yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah merupakan orang-orang yang sentiasa memperolehi kasih sayang dan juga cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ada di kalangan para ulama dalam ayat ini, oleh kerana Allah menyebut dengan kalimah wakhfid. Wakhfid ni apa dia? Wakhfid itu adalah merupakan fi'lul amr. Dia adalah merupakan perbuatan perintah. Bila sebut perintah, al-amru lil wujub. Perintah itu dia membawa kepada satu perkara yang wajib, melainkan ada qarinah ataupun ada ayat lain yang menasahkan, membatalkan hukum wajib tersebut. Maka sebagian ulama kata wajib kita memuliakan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, sama ada lelaki maupun perempuan, bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan, faqad ihtamalu, sesungguhnya mereka itu menanggung buhtanan, dosa ataupun suatu kebencian, keburukan, penghinaan, wa ismam mubina, dan juga dosa yang nyata. Tuan, ayat ni Allah nak ingatkan hubungan kita sesama umat manusia, apatah lagi manusia itu gelarannya adalah mukmin. Dia ada suatu keistimewaan berbeza dengan manusia yang lain. Dalam Islam, kalau kita nak menjadi manusia yang bahagia, maka dua hubungan ini perlu kita jaga. Pertama, hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Barulah kita akan memperolehi kebaikan. Duribat alaihimuz zillatu aynama thukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Allah sebut antaranya dalam juzuk yang keempat, ditimpa alaikumuz zillah, ke atas kamu itu kehinaan. Allah akan hina mereka, melainkan apabila mereka memiliki hubungan dengan Allah dan mereka memiliki hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia pula ada dua bahagian. Pertama, hubungan sesama manusia secara umumnya, iaitulah kelompok beriman dan juga kelompok yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak minta kepada kita untuk membenci mereka, selagi mana mereka tidak memusuhi Islam, memerangi Islam, dan selagi mana mereka tidak menghalau kita ini daripada kampung halaman kita, seperti mana yang berlaku saudara-saudara kita yang berada di Gaza, di bumi Palestin. Itu disebut oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah.
Tuan-tuan baca dalam ayat yang ke-8, apa yang Allah sebutkan? La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pun menegah ataupun tidak pun melarang. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, ke atas orang-orang yang tidak memerangi agama kamu, dan ke atas mereka yang tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Antabarruhum, untuk kamu berbuat baik dengan mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kamu bersifat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta dan sayangkan orang yang melakukan keadilan. Jadi jelas daripada ayat itu memberikan penjelasan bahawa hubungan kita sesama manusia itu adalah satu perkara yang merupakan anjuran tegas daripada Allah. Kita diminta untuk berhubung. Sehingga kan ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyebut, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang yang tidak beriman, yang tidak memerangi Islam, yang disebut dengan nama kafir zimmi, ya, maka sesungguhnya sesiapa yang menyakiti mereka, maka mereka itu menyakiti diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap itu baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Artinya ada hubungan di antara manusia, dan apabila hubungan sesama manusia itu terputus, maka kebahagiaan dan kebahagiaan kita juga di dunia dan di akhirat juga akan terputus daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu sesama manusia, dan lebih khusus daripada itu tuan-tuan, kepada orang yang beriman pada Allah, walaupun mungkin dilahirkan daripada ibu yang berbeza, keturunan yang berbeza, kaum yang berbeza, tapi apa kata daripada Allah dalam surah Al-Hujurat? Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Adapun orang yang beriman itu bersaudara. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Hadis juga menyebutkan seorang mukmin itu ke atas seorang mukmin yang lain itu umpama bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, yang saling bantu-membantu untuk memperkukuhkan bangunan tersebut. Ada segala kekurangan yang ada pada mereka, kita berikan nasihat, tunjuk ajar yang diperlukan, kita berikan bantuan kepada mereka. Berada dalam keadaan susah, kita tolong mereka. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah juga mengatakan bagi seorang yang beriman itu jangan biarkan la yahzuluhu wa la yahkiruhu, ya, wa la yuzlimuhu. Antara hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut janganlah sampai menghina mereka, janganlah sampai untuk menzalimi mereka dan membiarkan mereka tanpa diberikan bantuan. Itu di antara apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kerana hubungan sesama seorang muslim itu adalah merupakan sesuatu yang dapat mengangkat rasa kemanisan iman kita kepada Allah. Dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah kata apa? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara barang siapa memilikinya, maka dia akan dapat merasai kemanisan iman. Salah satu daripada 3 perkara tersebut, Rasulullah kata an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang itu mencintai akan saudaranya itu, dia tidak cinta kepadanya melainkan cintanya hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila diletakkan dalam kedudukan yang demikian, halawatul iman, kemanisan iman itu akan dikurniakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jalinan kasih sayang ini cukup berbeza berbanding di antara manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki kelebihan seumpama ini, tapi Islam telah pun mengikat hubungan persaudaraan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali daripada ayat ini Allah memberikan amaran, siapa yang sakiti orang yang beriman, sama ada lelaki maupun perempuan, dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Tuan-tuan, sesuatu yang dilakukan itu pun tidak dibenarkan untuk kita menyakiti mereka. Betul Ustaz, dia ni melakukan satu perkara yang buruk, maka itu disebut sebagai mengumpat. Cerita tentang keburukan-keburukan saudaranya yang dilakukan dalam keadaan tidak dilihat, berbeza dengan al-mujahirun. Tuan-tuan kalau baca dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah kata kullu ummati mu'afa, setiap daripada umat aku ini semuanya diampunkan dan dimaafkan, illal mujahirun, ya, melainkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu dalam keadaan terang-terangan. Di waktu malamnya orang tak melihat, di waktu siang dia menghebohkan apa yang dilakukan daripada dosa tersebut. Malam tadi aku melakukan zina, cerita dekat orang seronok dengan perbuatan tersebut. Malam tadi aku minum arak. Itu kalau cerita.
Zaman sekarang ni mungkin bukan begitu. Zaman sekarang ada Facebook, zaman sekarang ada TikTok, viralkan tentang perkara tersebut. Kita rasa bangga dengan perbuatan tersebut, maka orang seumpama ini tidaklah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kerana dia telah pun menyebarkan sendiri dosa yang dilakukan olehnya. Perbuatan mengumpat tadi, sesuatu yang dia seorang saudara kita lakukan, betul. Tapi pada saat yang serupa kita sebarkan hal tersebut, itu sudah menjadi kesalahan. Bayangkan dalam ayat ini Allah mengatakan dia tidak melakukan sesuatu, kita telah menceritakan ataupun menyakiti mereka itu dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan olehnya, maka dosanya lebih besar daripada itu. Allah mengatakan mereka telah melakukan satu perkara yang amat keji dan mereka akan menanggung dosa yang besar, ataupun disebut dengan nama ithmam mubina, dosa yang nyata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iazu billah. Maka sebab itu bila kita baca sahaja ayat seumpama ini, perlu kita mengambil berat bagaimana hubungan kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai golongan mukminun. Lebih daripada itu siapa? Kalau dalam ayat ini Allah sebut orang yang beriman yang biasa sahaja levelnya, mereka yang lebih daripada itu, lebih-lebihlah lagi dosanya itu lebih besar. Dan mereka antaranya itu adalah ahlul Quran, mereka yang sentiasa berdamping dengan Al-Quranul Karim. Wa fil babi hadithu Abi Mas'udin Al-Ansari wa hadithu ibni Abbasin al-mutaqaddimani fil babi tsani. Dan di dalam bab ini ada hadis daripada Abi Mas'ud Al-Ansari dan juga Ibnul Abbas yang telah pun dibicarakan pada bab yang kedua, ya, bab yang kedua. Saya terlupa tentang hadis tersebut, boleh rujuk pada bab yang kedua di dalam kitab ini. Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibatil muslimi wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhis sultanil muqsid. Daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara inna, sesungguhnya, min dalam hadis ini disebut dengan nama min tab'id. Ya, dia dalam bahasa Arab min ni adalah kata sendi ataupun disebut sebagai harfu jarrin. Dan min ini dia boleh memberikan makna yang pelbagai, tuan-tuan. Ini keistimewaan bahasa Arab itu sendiri. Kalau bahasa kita bila sebut dari dah tak boleh nak berubah, dari-darilah. Makan-makanlah, minum-minumlah. Tapi dalam bahasa Arab dia tidak begitu. Dia boleh memberikan makna yang berbeza. Itu menariknya bahasa Arab. Bahkan olahan kalimah yang digunakan dalam bahasa Arab itu, tuan-tuan, bila kalimah itu ditukar sahaja dari sudut kata namanya, ya, kadang-kadang kalimah itu disebut dengan nama masdar, kadang-kadang kalimah itu disebut dengan nama ismul fa'il, maka dia akan memberikan makna yang berbeza. Contoh, saya buat satu ayat, ya, zahabtu ilal masjidi bakian, ya, zahabtu ilal masjidi bakian, saya pergi ke masjid bakian dalam keadaan menangis. Bakian, menangis, dalam keadaan menangis. Tapi saya tukar pula kalimah ismul fa'il itu kepada masdar. Zahabtu ilal masjidi bukaan, zahabtu ilal masjidi bukaan, saya pergi ke masjid kerana menangis. Sebab menangis saya pergi masjid, kalau tak menangis saya tak pergi masjid. Maka kalimah tadi baka itu, menangis itu, dalam bentuk yang berbeza maknanya akan berbeza. Subhanallah. Samalah juga dengan min. Min ini para ulama memberikan antara maksud min. Min dia boleh memberikan erti kerana. Ini disebut dengan nama min sababiyah. Min dia boleh memberikan makna bidayah, ya, permulaan sebelum sampai kepada nihayah. Saya datang daripada sekian sehinggalah sekian. Ila itu nihayah, min itu adalah bidayah. Dan min ini juga boleh memberikan erti min lit tab'id, yang memberikan erti sebahagian. Dalam hadis ini, min ini adalah min lit tab'id, sebahagian. Bila sebut min di sini dia bukan bermakna dari, tapi kita terjemahkan dalam bahasa kita, mungkin kita boleh sebut di antara. Antara itu adalah sebahagian daripada perkara yang tertentu. Sesungguhnya di antara ijlalillah,
kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara tanda-tanda seseorang itu dimuliakan oleh Allah. Siapa dia? Yang pertama, Allah akan, di antara tanda Allah mengagungkan itu, pengagungan Allah, ikrama dzisyaibatil muslim. Allah memuliakan seorang syaibah. Syaibah ni yang dah tua, seorang yang telah pun berusia, syaibah al-muslim, daripada kalangan orang-orang Islam. Ini di antaranya Allah akan memuliakan orang-orang yang telah pun tua, syaibatul muslim, daripada kalangan orang-orang Islam, yang maksudnya di saat ketika tuanya mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dalam hadis yang Rasulullah kata, man tala umruhu wa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu orang yang Allah panjangkan usianya, tetapi dari sudut amalannya wa hasuna amalu, amalannya itu adalah merupakan amalan yang terbaik. Jadi hidupnya sentiasa suka untuk mengejar kebaikan, mendekatkan diri dengan sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda Allah memuliakan mereka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan yang panjang usianya, dan pada saat yang serupa Allah kurniakan kita kebaikan dan kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah, dengan maksud Allah menjelmakan keseronokan kita dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, dan minatnya kita untuk sentiasa melakukan kebaikan demi kebaikan, tidak lain matlamatnya adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang kedua disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tandanya juga orang yang dimuliakan, Allah memuliakan akan mereka itu hamilil Quran, iaitulah mereka, Allah memuliakan akan hamilil Quran, mereka yang menanggung Al-Quran, membacanya, menghafaznya dan memahami Al-Quran, ghairal ghali fih, tanpa mereka itu ekstrim ataupun melampau. Ghali ni maksudnya melampau. Asal maksud ghala ni, asal maksudnya air yang menggelegak tu. Itu asal maksud daripada kalimah ghala. Ya. Jadi kalimah ni memberikan maksud apa? Mereka yang melampau pada agama. Siapa yang melampau pada agama? Ini yang disebut sebagai kelompok manusia yang tidak menerima ataupun tidak bersifat terbuka, salamatus sadri, berlapang dada dalam memahami masalah-masalah khilafiyah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang khilaf di kalangan para ulama, perselisihan di kalangan para ulama, tidak diraikan. Nampak sahaja perkara tersebut, lantas dia pegang dan tidak terima pandangan orang lain. Contohnya kalau tuan-tuan lihat yang sekarang ini bila viral, ya, di antara ada kalangan ustaz boleh menyebut ataupun menghina para ulama-ulama yang silam. Gelaran nama ustaz, bawa nama yang baik, tapi menghina para ulama yang silam. Imam Abu Hanifah dituduh sebagai kelompok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa-bahasanya dengan bahasa yang istilah ataupun kita nak sebut dengan bahasa yang tidak beradab. Ya, mana mungkin seorang yang berilmu itu boleh bercakap dengan bahasa demikian. Tuan-tuan kena ingat ada suatu kata-kata yang menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir, ya, seorang yang disebut sebagai hafizul hadis, yang begitu menghafal hadis bersama dengan matanya. Ratusan ribu daripada hadis-hadis yang dihafal oleh Imam Ibnu Asakir. Dia kata apa? Dia sebut luhumul ulama wa'lam anna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya luhum, daging-daging para ulama itu beracun, telah pun berada beracun. Barang siapa man atlaqa lisanahu bisalab, barang siapa yang semudah-mudahnya melepaskan lidahnya itu dengan cercaan-cercaan kepada mereka, amatahullahu qalbah qabla mautih, Allah akan mematikan mata hatinya terlebih dahulu sebelum dia mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah. Hati yang apabila mati dia tidak berasa takut dengan Allah. Sebab itu dia boleh bercakap dengan apapun perkataan-perkataan tanpa merasakan bahawa setiap perkataan itu akan menjadi punca untuk dibenamkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mulut manusia ini dikunci tuan-tuan pada hari kiamat. Sebab Allah tahu bila mulut diberikan kebenaran untuk bercakap, dia akan berbohong, dia akan memberikan pelbagai bentuk alasan. Allah sebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup, kami kunci akan mulut mereka. Yang bercakap apa dia? Anggota tangannya.
dan kaki akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mulut yang Allah kurniakan kepada kita, berhati-hati untuk kita berkata-kata, kerana daripada mulut itulah yang boleh menyebabkan hati kita keras, dan daripada mulut itu juga akan menyebabkan kita dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazbillah. Rasulullah menyebut di antara tanda Allah pengagungan Allah ini, Allah memuliakan hamilul Quran, mereka yang menanggung Al-Quran, yang tidak berlebih-lebihan dalam memahami akan ayat tersebut, tidak melampau dengan maksud mereka ini memahami apa maksud daripada ayat tersebut, serta memahami akan khilaf yang berlaku dalam memahami ayat-ayat yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Yang dimaksudkan dengan melampau itu at-tashaddud, iaitulah begitu melampaui had ataupun melampaui batasan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan demikian. Kemudian apa lagi? Wal jafi anhu, dan mereka yang kering daripadanya. Apa maksud kering daripadanya? Jaf ni maksudnya kering, artinya mereka yang tidak langsung mengambil Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai zikir dan juga bacaan-bacaan yang dibaca. Bermakna mereka yang membaca Al-Quran dalam kadar yang sederhana, maksudnya tidak terlalu melampau. Ini juga termasuk hidupnya daripada pagi 24 jam dengan Al-Quran juga masalah. Ada kewajipan lain yang ditinggalkan. Baca Al-Quran itu, bila masa baca Al-Quran itu wajib? Tuan-tuan, bila masa kita baca Al-Quran itu wajib? Ketika dalam solat. Surah Fatihah itu salah satu di antara ayat suci Al-Quran, wajib kita baca. Jika tidak, solat kita terbatal. Selain daripada itu, kita membaca Al-Quranul Karim, ya, selain daripada khutbah Jumaat, ada baca ayat suci Al-Quranul Karim merupakan rukun dalam khutbah. Selain daripada itu, ia merupakan suatu anjuran, sunat kita baca. Baca dapat pahala, maka tak baca ketika itu tidaklah memberikan kepada kita dosa, tapi galakkan Allah kepada kita agar kita sentiasa menjaga Al-Quran. Dan di sana ada amalan-amalan yang wajib. Maka apabila hidup kita disibukkan 24 jam dengan Al-Quran, meninggalkan perkara yang wajib juga adalah merupakan satu perkara yang salah. Itu juga termasuk kepada mereka yang melampau. Jadi dalam hadis ini disebut kita menjaga Al-Quran itu dalam kadar yang seimbang dan sederhana. Maksudnya tidak melampau dan juga tidak meninggalkan akan Al-Quranul Karim. Al-Quran sentiasa ada bersama dengan kita, hidup paling tidak sehari ada bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca. Dan seterusnya, yang ketiga, Rasulullah SAW menyambung, wa ikrama dzis sultanil muqsid, Allah akan memuliakan para sultan, para penguasa pemerintah al-muqsid yang memiliki sifat adil, ya. Maksudnya mereka yang muqsid artinya mereka yang bersifat adil dalam meletakkan sesuatu perintah tersebut kepada rakyatnya, dilihat dari sudut apa yang berlaku ketika itu, dan tidak melanggar segala tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap tanggungjawab itu adalah merupakan taklif, bebanan yang Allah berikan kepada mereka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu itu adalah merupakan pemimpin, dan setiap daripada pemimpin mas'ul, dia akan ditanya pada setiap apa yang dipimpin. Jadi jangan ingat dengan mengambil jawatan tersebut maka akhirnya dia akan menjadikan kita bahagia, tidak. Tapi pegang jawatan artinya kita sedang memegang satu tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil berat tentang hal tersebut. Ada sebuah kitab saya baru-baru ni bila sidang DUN dibuka. Jadi waktu itu Esko Agama dia minta untuk buat ulasan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Saya terlupa nama dia, At-Tabrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, ya, fi Nasihatil Muluk. Itu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi waktu itu dia minta kepada Jabatan Agama Islam Selangor tolong buat ulasan. Tuan-tuan bayangkan, ketika waktu tersebut pada jam 12 saya dapat terima maklumat tersebut. Pihak JAIS kata, Ustaz tolong buat ulasan. Dok nak mencari, yang pertama buka kitab, yang kedua nak mengulas. Muka suratnya bukan 10 muka surat tuan-tuan, 100 lebih itu muka surat yang ada dalam buku tersebut. Tetapi kita ambil poin yang penting, nak mengulas kitab yang ada ketika itu. Dan rupa-rupanya bila baca, suatu manfaat yang cukup besar. Ada 10 nasihat
yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada mereka yang memegang sesuatu tampuk pemerintahan. 10 nasihat tu bila saya baca Allahu Akbar, dia adalah merupakan satu tanggungjawab yang bukan kecil tapi cukup berat untuk dilaksanakan oleh para pemerintah untuk melaksanakan akan 10 nasihat tersebut. Dan ia merupakan satu nasihat yang cukup bermanfaat dan berguna jika seseorang pemerintah itu cuba untuk melaksanakan apa yang telah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Berhenti sebentar. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi perbincangan kita pada malam ini. Rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasanun wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud iaitulah hadis yang hasan, dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah pun berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun menyebutkan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memerintahkan kami an nunzilan nasa, untuk meletakkan manusia itu pada kedudukan mereka, untuk kami duduk bersama dengan mereka mengikut kepada kedudukan mereka. Itu yang dimaksudkan an nunzilan nasa manazilahum. Kita letakkan kedudukan seseorang itu sesuai dengan kedudukannya ketika itu. Di saat ketika kita berada dengan anak-anak ataupun orang yang lebih rendah daripada kita, apa sifat kedudukan yang perlu kita letakkan? Sifat sayang kita kepada mereka. Man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqah falaysa minna, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak ada rasa belas kasihan terhadap anak-anak yang kecil, tidak ada sifat memuliakan orang-orang yang lebih dewasa daripadanya, dan tidak mengetahui akan hak-hak orang-orang yang alim di kalangan kami, maka mereka itu bukanlah terdiri daripada kami, artinya bukan terdiri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara prasyarat yang diletakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis ini nak meletakkan kedudukan itu dia berbeza. Duduk bersama dengan orang tua, cara perbualannya, cara percakapannya sudah tentu berbeza. Duduk bersama dengan teman-teman, cara penyampaiannya, bercakapnya juga berbeza. Duduk dengan anak kecil, caranya berbeza. Samalah juga dari sudut kaedah kita menyampaikan ilmu. Ilmu itu juga kena melihat dari sudut mereka yang mendengar, audien yang ada bersama dengan mereka. Kalau di kalangan ilmuwan, maka ceritalah benda yang mendalam ataupun nyatakan kenyataan yang mendalam. Sebab apa? Dia tidak akan menimbulkan kepayahan mereka untuk memahami. Tetapi apabila bersama dengan kelompok manusia yang disebut dengan nama awam, mereka yang yang sifatnya hanyalah untuk mencari apakah amalan-amalan yang boleh dilaksanakan dalam hidupnya sebagai seorang Islam, maka bicarakan dengan ilmu yang sederhana kepada mereka. Kerana ada kenyataan yang lain selain daripada apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ada ucapan yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ya, hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadziballaha wa rasulah. Berbicaralah kamu dengan manusia dengan sesuatu yang mereka tahu. Kalau mereka tak tahu, jangan bawa bicara itu. Nanti akan menimbulkan apa yang akan menimbulkan kepada mereka? Fitnah yang cukup besar. Di saat ketika itu mereka akan mendustakan Allah dan juga Rasul. Itu masalah yang besar. Akhirnya perkara-perkara yang sebenarnya ia merupakan salah satu di antara hukum hakam yang sudah pun dibicarakan oleh para ulama diremeh-remehkan. Bukan sekadar diremehkan, pada saat yang serupa dipermain-mainkan, maka itu akan menjejaskan akidah dan juga keimanan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah yang besar. Maka sebab itu kena lihat dan juga nilai dari sudut apa yang disampaikan, dan itulah yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Di saat apabila dibicarakan sedangkan akal mereka, pemikiran mereka tidak mampu untuk sampai pada tahap tersebut, yang akhirnya menyebabkan perpecahan dan perbalahan itu berlaku di kalangan umat Islam itu sendiri, disebabkan kaedah penyampaian ilmu itu tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini juga merupakan salah satu di antara hadis yang perlu untuk kita mengambil berat tentang hal tersebut. Rawahu Abu Daud fi sunanihi wal Bazzaru fi masnadihi. Qala al-Hakim Abu Abdullah
fi ulumil hadis huwa hadithun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Daud dalam sunannya, begitu juga oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, dan begitu juga oleh Al-Hakim ya, di dalam ulumil hadis, dan menyatakan bahawa hadis ini, kata daripada Al-Hakim, hadis ini adalah merupakan hadisun sahih, hadis yang sahih. Dan yang terakhir tuan-tuan, kita ambil hadis yang terakhir sebelum kita menamatkan perbincangan kita pada malam ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Kata daripada Jabir ibn Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dihimpunkan di antara dua orang lelaki yang telah terkorban, dua orang sahabat yang terkorban dalam medan pertempuran Uhud, summa yaqul, di saat ketika berlakunya dua orang tersebut, maka ketika itu Rasulullah akan berkata, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Ni antara dua ni siapa yang paling banyak dia memegang Al-Quranul Karim, artinya memanfaatkan Al-Quran bersama dalam kehidupannya. Rasulullah akan letakkan kedudukan tersebut. Jadi bila sahabat fa in usyira ila ahadihima, jika ditunjukkan ya Rasulullah ni yang dia ni lebih banyak Al-Qurannya berbanding dengan Mujahid ataupun yang syahid di sebelahnya itu, sahabat yang berada di sebelahnya itu juga syahid. Tapi saat ketika itu, siapa dulu yang hendak dimasukkan ke dalam liang lahat terlebih dahulu, maka Rasulullah akan melihat mereka yang lebih banyak menjaga dan mengambil Al-Quran dalam kehidupannya, qaddamahu fil lahdi, maka Rasulullah akan mendahulukannya untuk diletakkan ke liang lahat terlebih dahulu. Perbuatan Rasulullah itu memberikan isyarat bahawa ada satu kemuliaan dan penghormatan yang diletakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mengutamakan dalam hidupnya terhadap Al-Quranul Karim. Maka sebab itu dalam hidup kita ni, jangan sampai kita gagal untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai salah satu kitab ataupun sebagai bacaan yang sentiasa kita jaga, bukan dalam sebulan sekali ataupun seminggu sekali, tapi lebih daripada itu. Kalau kita baca WhatsApp itu boleh berulang kali, maka Al-Quran lebih aula, lebih utama kita jadikan bacaannya berbanding dengan apapun bacaan-bacaan yang kita baca dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan yang sentiasa prihatin dengan Al-Quran, prihatin terhadap hukum hakamnya, dan mudah-mudahan Allah menjelmakan kita insan-insan yang akan sentiasa menjadikan Al-Quran dan mempertahankan Al-Quran sebagai salah satu benteng yang akan dapat menyelamatkan kita ini daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة